Jadi dan dia ni kerana dia berada di seberang laut, uh, berdasarkan kajian yang dibuat oleh Alan Maxwell ni, perkataan Sabah ni wujud daripada perkataan seberang. Okey, perkataan seberang di sebelah laut. Jadi orang Brunei menyebut perkataan seberang ni dalam bahasa Brunei disebut sabarang. Daripada perkataan sebarang inilah wujudnya timbul perkataan Sabah ni, SABA Sabah. Ini mungkin lebih kurang sama dengan bagaimana nama ataupun asal usul perkataan atau nama bajau di Filipina. Di Sabah perkataan bajau ni dieja BAJAU, sementara di Filipina perkataan bajau ni dieja dengan BADJAO, bajau. Jadi perkataan bajau ini adalah merupakan golongan yang tinggal di pulau-pulau di kepulauan di Filipina, dan mereka untuk menziarahi menziarahi keluarga mereka, sahabat mereka, kenalan mereka terpaksa menggunakan perahu atau sampan untuk sampai ke pulau-pulau yang hendak dituju. Dan kedudukan mereka berjauhan, dan mereka ni orang-orang yang berjauhan dalam bahasa Filipina. Dari situ timbul perkataan bajau itu. Bajau berasal daripada berjauhan. Begitu juga di Sabah ni, Sabah itu berasal dari perkataan sabarang ataupun di seberang laut. Satu perkara yang saya nak nyatakan di sini adalah tentang apa yang kita warisi daripada zaman North Borneo Chartered Company dan juga British semasa di bawah pemerintahan British ini, adalah bagaimana orang-orang Inggeris ni mereka sangat teliti dalam penyimpanan rekod mereka. Setiap apa peristiwa mereka rekodkan, setiap pengisytiharan itu direkod. Jadi ada selepas itu baru kita faham bahawa rekod-rekod ini mempunyai nilai yang sangat besar dari segi sejarah dan juga begitu signifikan, terutamanya dalam kes apabila berlaku pertikaian melibatkan sempadan wilayah, di mana apabila berlaku pertikaian antara negara Malaysia dengan Indonesia, melibatkan Pulau Sipadan dan Ligitan dalam tahun 1998, tidak silap saya, apabila dirujuk ke Mahkamah Timbang Tara di Hague, Belanda. Di antara submission kerajaan Malaysia ketika itu adalah bagaimana Pulau Sipadan ini sudah awal lagi di bawah pentadbiran kerajaan. Pada tahun 1916 kalau tidak silap saya, ianya telah diwartakan sebagai Turtle Preservation Ordinance, kan? Dia telah diwartakan untuk tujuan penyu-penyu ni dapat dikawal, pengambilan telur penyu dapat dikawal. Begitu juga pada tahun 1954, pegawai daerah Tawau ketika itu telah mengeluarkan lesen untuk mengambil bukan telur penyu tapi penyu dengan jumlah yang terhad di Pulau Sipadan. Rekod-rekod inilah telah digunakan, telah dimasukkan dalam kita punya argument kita dalam kita punya semasa dalam perbicaraan tersebut, yang membuktikan bahawa pulau-pulau ini telah berada di dalam pentadbiran negeri ini seawal tahun 1916. Okey. Ini adalah bendera North Borneo semasa pemerintahan North Borneo Chartered Company. Mungkin ramai kawan-kawan yang daripada Jabatan Tanah dalam yang menyertai program ini mungkin pertama kali melihat bendera ini. Saya pun baru juga melihat bendera ini. Dia masih ada ciri-ciri United Kingdom di sini. Ini adalah jata ataupun lambang North Borneo semasa pemerintahan tersebut. Di bawah itu kalau kita tengok moto yang digunakan adalah dalam bahasa Latin, Pegoi Perago. Artinya dalam bahasa Inggeris adalah I persevere and I achieve. Dalam bahasa Malaysia, saya istiqamah, saya akan capai. So inilah
Cuma kalau kita tengok orang yang dua orang ini bukan tidak merujuk kepada orang-orang di Borneo lah ketika itu. Okey, Jabatan Tanah dan Ukur sudah mula ditubuhkan pada akhir kurun ke-19, di mana Jabatan Tanah dan Jabatan Ukur merupakan pejabat yang entiti yang berbeza, dan di mana pejabat tanah ditadbir oleh Pusturujaya Tanah, sementara pejabat ukur ditadbir oleh Ketua Jurukur. Sehingga tahun 1954 berlaku penggabungan dan juga pemisahan beberapa kali antara dua pejabat ini, dan akhirnya pada tahun 1954 hingga ke hari ini ianya digabung menjadi Jabatan Tanah dan Ukur, di mana Pusturujaya Tanah menjadi pengarah dan Ketua Jurukur atau Surveyor Generalnya menjadi Timbalan Pengarah. Oleh itu, sebab itulah di dalam Ordinan Tanah Negeri Sabah apa disebut Director merujuk kepada pengarah dan juga timbalan pengarah. Dan uniknya di Sabah ni pejabat tanah dan pejabat ukur termasuk penilaian di bawah satu bumbung, di bawah satu pengarah, berbanding dengan pejabat-pejabat tanah di Semenanjung. Ini adalah carta organisasi Jabatan Tanah. Kita lihat di sini bahawa jabatan ini adalah di bawah Jabatan Ketua Menteri. Dalam Ordinan Tanah disebut Menteri. Jadi Menteri yang bertanggungjawab mengenai tanah di Sabah adalah Ketua Menteri. Dan di bawah segala urusan rasmi kita dengan Jabatan Ketua Menteri adalah melalui pejabat hasil bumi, di mana ketuanya kita dipanggil Setiausaha Hasil Bumi. Tiga bahagian yang besar adalah bahagian tanah, bahagian ukur dan bahagian pembangunan, di mana tiga bahagian ini mempunyai timbalan pengarah. Sementara ada di bawah pengarah terus ada 6 section, di mana bahagian penilaian, bahagian galian, bahagian pendaftaran tanah, section pengurusan data geospatial dan juga bahagian pentadbiran serta bahagian pengurusan kewangan di bawah pengarah tanah ukur. Sementara di bahagian tanah ada 4 section pemberi milikan tanah, pentadbiran tanah daerah, pentadbiran tanah dan juga hasil tanah. Ini adalah 4 section di bawah bahagian tanah. Sementara bahagian ukur ada 4 section juga, pentadbiran ukur daerah, ukur dan pemetaan, 3P yang merujuk kepada pengurusan kualiti, pembangunan sumber manusia dan penyelidikan, dan juga unit pantas ataupun nama penuhnya unit perkhidmatan tanah anak negeri Sabah. Ini satu unit yang baru diwujudkan mungkin sekitar 2012-2013, dan ini bukan unit yang ketika ini banyak menyumbang kepada jabatan ini. Sementara di bahagian pembangunan ada terbagi kepada 3 section, iaitu pembangunan tanah, penguatkuasaan tanah dan juga siasatan tanah.